Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, sehinggalah perkataan dia muka surat 17. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akhir orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Wallazina hum li furujihim hafizun. Artinya, dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka, kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan. Maka bahawasanya mereka itu tiada dicela dan ketahui oleh ketika memuji yang mendapat syurga Allah Ta'ala. Mereka yang menjaga faraj mereka ataupun kehormatan mereka, yakni dia tak buat benda haram dengan anggota faraj dia, kecuali digunakan faraj itu ataupun anggota itu untuk isteri dan hamba sahaya mereka. Maka perbuatan menggunakan faraj untuk isteri dan hamba itu tidak dicela, yakni hukum dia harus. Dalam mazhab kita, apabila seorang itu berkahwin dengan seorang perempuan, maka harus baginya setubuh. Harus baginya setubuh. Kalau dia nikah 30 tahun tak pernah setubuh, harus hukumnya dalam mazhab kita. Sunat sahaja setubuh, tak wajib. Dalam mazhab lain, antaranya tak silap hamba mazhab Hanafi, apabila berkahwin wajib kena setubuh walau sekali. Kerana martamak berkahwin adalah setubuh. Tiba-tiba nikah tak setubuh, pelik sungguh. Dalam mazhab kita tak wajib. Nikah 30 tahun tak pernah setubuh, tak apa, tak dosa. Hak penting tak ada istilah minta hak. Isteri pun tak ada masalah, suami pun tak ada masalah, beres. Tetapi dalam mazhab lain, mazhab Hanafi, kena setubuh. Sekalipun hak suami tak sah, isteri tak sah, kena setubuh juga sekali kerana tu matlamat berkahwin. Maka menggunakan anggota farah untuk isteri dan hamba sahaya. Bahkan di dalam syariat pun banyak kifarat membebaskan hamba, yakni jual beli hamba. Islam iktiraf jual beli. Dan wajib bagi seorang hamba mentaati tuan dia, tu hamba. Dari sudut dia tu barangnya dia boleh dijual beli, dan dari sudut dia tu manusia, apa dia separuh manusia separuh barangnya, yakni wajib dia
semaya, wajib dia puasa. Kalau dia Islam lah, maka wajib menunaikan ibadat, wajib kena Tuhan juga. Nah, tu. Hamba separuh barangnya dan separuh manusia. Jika seorang membeli hamba perempuan, maka harus dia setubuh dengan hamba dia tanpa ikatan perkahwinan. Kita kalau nak setubuh seorang perempuan mesti kena menikah dulu baru tak dosa setubuh dengan dia. Kalau setubuh tanpa hubungan perkahwinan, maka jadilah zina, perbuatan ni haram. Anggota farah kita telah buat maksiat ke Tuhan. Manakala hamba pula semata-mata kita beli dia selepas daripada istibrak, maka bolehlah kita setubuh dengan dia. Hukum dia harus. Kalau lekat anak, boleh anak. Maka hamba tu akan jadi bebas dengan kematian tuan dia. Tuan dia bebas, tuan dia mati, maka hamba tu jadi bebas. Masalah ibu anak, umul walad. Nah, kalau setubuh tak beranak, maka tetap jadi hamba biasa. Maka kemaluan digunakan untuk isteri ataupun hamba perempuan, hukum dia harus. Nah. Dan ketahui olehmu bahawasanya tidak sempurna memelihara faras itu, melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Nah, kalau tengok isteri tak apa, perempuan yang halal dilihat, maka kita boleh berseronok dengan isteri kita seluruh anggota tubuh dia. Tidak menjadi haram kecuali tempat-tempat yang diharamkan oleh syarak. Seperti setubuh melalui jalan belakang, ni hukum dia haram. Nah, sekalipun dengan isteri, perbuatan ni haram. Nah, dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok-elok. Jangan kuat nak mengoyak. Jangan kuat tengok benda hak haram, maka nafsu kemaluan kita akan payah nak jaga. Nah, kalau boleh jangan pergi tempat-tempat yang mendedahkan mata kita kepada benda-benda lagu tu. Harus kita nak pergi pasar raya, harus pergi Maidin, harus Iemo, harus tepi patah, harus gilah mana pun harus. Tetapi tengok, kalau kita yakin dengan pergi tempat tu jadi maksiat, tak lagi. Berarti kita menuju kepada maksiat. Tapi kalau kita pergi tujuan nak pergi beli, nak pergi gapo, tujuan lain. Tetapi maksiat ada berlaku depan mata, hukum dia harus. Kita pergi bukan tujuan kita, maksiat di samping, sudah kira lah. Kita nak pergi beli, bukan nak pergi gapo dia. Kita nak pergi tepi patah, kita pun nak pergi ambil angin juga. Tiba-tiba ada maksiat, hal tu bab lain. Tetapi kalau pergi tu mula-mula tujuan tu tahu dah tempat tu maksiat, pergi tuju maksiat, maka perbuatan tu maksiat, kaki tu lagi maksiat dah. Tetapi kalau kita pergi tempat tu ada berlaku maksiat, tu orang tu lah masalahnya. Dan memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok-elok, khoya tu lebih. Dan memelihara perut daripada memakai benda yang syubhat. Kerana makan benda yang syubhat ini ataupun benda yang haram, maka menyebabkan kita buat maksiat. Dalam kitab sebut, tak ingat hadis kau apa dia. Katanya dalam kitab, siapa dia yang makan benda haram, akan maksiatlah anggota dia nak am aba. Dia nak ataupun dia tak sya'an aba. Dia nak ataupun dia tak sah, mesti buat maksiat kerana makan benda haram. Tu kesal benda haram. Dan orang yang buat makan benda bersih pula benda halal, maka tubuh dia akan buat taat ke Tuhan, dia nak ataupun dia tak sah. Tu kesal makan ni. Nah. Kulu min thayyibati wa'mal solihah. Nah, makan benda-benda yang molek, maka beramallah dengan amalan yang soleh. Kerana makanan yang molek ada hubungan dengan perbuatan yang soleh. Jadi kalau kita nak jadi juru, hati nak suruh jadi lembut, jaga pemakanan kita. Jangan makan benda terlalu koksi. Kalau boleh, ulama-ulama dulu kata makan kedai pun tak boleh. Makan hok isteri kita buat, makan hok mak ayah kita buat. Jangan makan makanan di kedai yang kita tidak tahu sumber dia, orang buat lagu mana tak tahu. Dia basuh bersih kau tidak. Dan makan di luar ni menimbulkan fitnah. Fitnah lagu mana kita tengah makan orang miskin lalu tengok. Maka makanan kita jadi makruh. Maka kita makan makanan benda makruh ni beri kesan kepada hati kita.
Sebab tu makan kalau boleh tempat yang sembunyi. Kita takut ada orang tak mampu nak makan supaya makanan kita, maka apabila dia tengok dia terasa hati. Makruhlah makanan kita. Apatah lagi kalau makan bubuh dalam internet pula, tayar pula kawan tu belenjo air liu. Makan goni, siap berlakon pula buat bunyi cingak. Tidak kau tambah ke makruh lagu tu. Apa? Maka tak boleh tunjuk makanan-makanan, takut orang tak mampu nak makan. Orang dulu jaga perasaan manusia. Nak makan di rumah. Tubik tu tak makan. Sebab tu bagi orang belajar ilmu, lebih-lebih lagi jangan makan kedai. Kecuali terpaksa, misalnya kita pergi dalam musafir ke apa dia, paksalah makan kedainya. Tapi kalau tak perlu sangat, makan di rumah. Dan penyediaan makanan di rumah lebih kita yakin berbanding di luar. Dan bersangat kenyang, makan kenyang telajak. Makan dan kenyang telajak sudah selalu, mikir slow selalu. Mikir slow. Kerana apabila manusia perut makanan ni penuh, maka darah akan turun ke perut, nak mesing makanan darah. Otak kita akan arah ke darah turun ke perut untuk mesing makanan, bantu usus kita nak mesing makanan. Maka dalam tubuh kita yang membekalkan oksigen adalah darah. Darah dia akan bawa oksigen ke seluruh anggota. Maka apabila pakat turun di perut, di otak kurang oksigen. Dah darah kurang lagi turun ke perut, maka mulalah otak kita nak jadi off dah. Macam nak shutdown dah. Nak slow. Mikir pun slow, mikir pun tak ada lepas gapo dia. Katanya Imam Ghazali, apabila penuh di sini, kosong di sini. Apabila kosong di sini, penuh di sini. Mudah ya. Apabila tutup di sini, terbuka di sini. Apabila buka di sini, tertutup di sini. Katanya Imam Ghazali. Kerana yang demikian itu, gapo dia? Makan banyak dengan makan benda-benda yang tidak dikuatiri, diwaswah ke benda ni bersih ataupun kotor, menyeru kepada zina. Kenyang. Orang kalau lapar, marilah puteri daripada kayangan mari. Tak teliu ambo. Ambo dok mikir nasi we, lapar nasi we. Sebab tu buat kita puasa jadi tasawuf selalu. Oyaklah cerita gapo tak menarik langsung bagi ambo. Ambo dok mikir lagu mana nak makan nasi. Allah, cendol air. Marilah orang tino setara mana selok kaya pun. Tak jadi apa. Ambo dok teliu nak ayam goreng. Lapar punya pukulan. Tapi kalau perut kenyang, nyasa selalu. Perut, ya kaedah dia apabila perut sudah dipenuhi, maka anggota bawah pada perut akan perlu dipenuhi. Tu kaedah dia. Kalau orang menikah lagu tu lah. Sebab tu waktu makan, lepas pada makan jangan ketuk pintu orang menikah. Ni tanya waktu makan ketuk Assalamualaikum. Mari nak ziarah, nak bersilaturahim. Mari pelik-pelik. Oh, budak-budak yang tak tahu. Kaedah dia. Bawa kepada nak benda lagu tu. Anggota tu perlu dipenuhi. Adalah ia sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama, kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Berzina ni merupakan dosa besar. Nabi kata dosa besar ni 7. Nabi sebut. Maka ulama sebut tulis kitab Al-Kabair. Lepas tu kitab apa? Az-Zawajir, apa dia? Kitab-kitab ulama karang senara-senara dosa besar. Antaranya hak paling besar sekali kafir dengan Tuhan. Tak sudah royaklah orang kafir ni berjuru. Paling besar sekali maksiat dengan Tuhan, tidak mengiktiraf Allah Taala sebagai Tuhan. Sejahat-jahat maksiat. Orang ni kalau dia iktiraf Allah Taala sebagai Tuhan, dia berzina tiap-tiap malam, bunuh orang tiap-tiap malam, berhapi kuda tiap-tiap malam pun dia masih baik. Berbanding dengan orang tak iktiraf Allah Taala sebagai Tuhan, sekalipun dia buat kebajikan sedekah sejuta sehari, buat baik, buat kebajikan, buat gapo, hak tu lebih afdal lagi. Tu sejahat-jahat maksiat adalah kufur dengan Tuhan. Tak boleh kita kata orang kafir lebih baik daripada orang Islam. Jangan. Kerana apa? Kerana orang Islam, sejahat-jahat orang Islam, tak boleh lawan dengan sebaik-baik orang kafir. Kerana maksiat paling besar ingkar akan ketuhanan Allah Taala.
Kedua, bunuh orang. Bekas benda yang berkait dengan darah. Ambil pisau jak bunuh. Nabi kata manusia tu insya-Allah terlepas di akhirat selama mana tidak ada kaitan dengan darah. Sudah. Nabi kata di akhirat insya-Allah ada orang ada harapan nak terlepas daripada soal jawab kau apa dia kecuali jangan berkait dengan darah. Sudah, kalau bab darah berat selalu. Bunuh orang. Bunuh jiwa manusia, pisah ke di antara roh dengan jasad dia. Ketiga, zina. Tak ada. Ni ijma' ulama sepakat. Kafir nombor 1, 2 bunuh orang, nombor 3 berzina. Berzina ni orang ni nama dia akan blacklist di sisi Tuhan. Blacklist dah. Sekali pun dia bertobat jadi wali pun maka maruah dia tak ada dah. Di sisi syariat, di sisi agama Islam, maruah dia tak ada. Lagu mana maruah dia tak ada? Gini. Contohnya, dia pernah kaki zina dan dia bertobat jadi wali kutub. Kau berapa dia ikutlah. Maka kalau orang tuduh dia zina, qazaf, dalam bab qazaf, kaki zina, maka tak ada hukumnya. Sebab apa? Sebab dia ada kih dah. Maka seolah-olah maruah ini seperti satu kertas. Kalau dia cari nak tepek payah dah. Berbeza dengan orang tak pernah berzina. Maka kalau orang tuduh dia berzina, semata-mata tuduh orang yang menuduh kena 80 hotel. Tapi kalau orang pernah berzina dah, orang maruah tak ada dah. Sekalipun dia naik martabat sampai jadi wali kekasih Tuhan pun, maka maruah dia dari sudut syariatnya kalau orang tuduh tak lekat. Tak kena hukumnya 80 hotel. Tu pentingnya jaga maruah. Zina ni paling penting sekali. Lebih-lebih lagi orang muda kena jaga. Pas nak jaga zina gitu tak boleh. Dia kena jaga benda-benda takrabu. Benda-benda yang menghampirkan kita kepada zina. Kerana jarang orang boleh duduk dekat, boleh sabar dengan zina. Sebab tu kata jangan hampiri di zina. Kerana jarang orang boleh duduk hampir dengan zina, kabar-kabar tak zina. Jarang orang. Dia kata ambolah dari hadis kata apabila perempuan mengajak zina, maka dia berkata, "Inni akhafullah." Aku takut Tuhan, tak sedok goyalah. Tak pitih 4 juta tak apa lagi. Tapi kalau tengok perempuan duk selok kain depan, naling dak-dak, tak lebar pun naling, biru muka. Naik hijau muka. Orang kalau duk biasa ngaji luar negara, tak biasa tengok perempuan. Janganlah. Kalau mengaji di sebelah-sebelah tu, Mediterranean ke berapa dia ni sebelah Syria, sebelah Jordan, sebelah gapo. Pelajar-pelajar kita mengko duduk rumah sewa. Mak ayah tak ada Tuhan tu, memang sira tak ada dah orang kita ni mengaji agama pun. Malam-malam oi ketuk pintu. Kuk. Buka pintu pakai skirt mata biru. 5 riyal Ketar. Belai-belai kita tafsir pun ketar. Kakak. Tak boleh nak kecek, nak kata ya dok tak boleh. Takut tak biasa tengok pemandangan lagu tu. Bukan tak comel kalau muka supaya kena sepak. Memang tertuduh kita tak ada. Hak ni muka comel balik sana artis. Tidak kau kalau tak kuat iman lagu tu. Maka benda-benda hak menyebabkan kita dekat kepada zina jangan pergi. Kita tahu dah kita lemah. Maka jangan duduk hampir dengan dia. Ni duduk hampir tapi tak sip zina. Payah. Nabi sebut dah takrabu jangan. Nabi tak sebut dalam Al-Quran tak sebut kata jangan berzina dah. Apabila masuk dalam bab zina, ia depan ni lagi dia tahan. Gapo dia? Jangan hampir. Bukan kata jangan berzina. Berzina ni masuk jeng dah. Hak ni jangan pergi dekat dengan dia sebab jari orang boleh sabar. Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita nak kata perempuan dia punya inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya perempuan sangat besar. Sangat hebat ciptaan dia. Cerita Nabi Yusuf apabila mak akak dia. Seorang perempuan yang baik tetapi kerana Nabi Yusuf ini cantik melampau. Cantik bukan comel biasa, comel mukjizat dah pula. Dia masuk dalam kategori mukjizat. Bukan comel macam Korea ke apa dia hak tu boleh kira lagi. Hak ni mukjizat tak tahu lagu mana ada bersinar shining apa semua bubuh lapu ke apa dia tak tahu. Tapi siapa Siti Zulaikha ni orang baik, orang bagus, orang baik. Tak tahan dengan anak akak dia. Maka ajak berzina. Ajak berzina, Siti Zulaikha ni orang comel. Apabila Nabi Siti Zulaikha ajak tu, maka Nabi Yusuf tak boleh lari sebenarnya. Apabila dia ajak berzina Nabi Yusuf jadi sudah. Gi duduk
belakang pun dok nak unggah apa kali jadi berkaku. Maka Allah Taala tengok apabila Nabi Yusuf lagu tu tak boleh lari daripada Zulaikha. Dia kata mari Yusuf. Sudah kenalin dia. Tak boleh nak lari. Jadi macam kaku. Kok kita tak tahu lagu mana lembek lutut. Pakai duk semaya sujud sejadah tiba-tiba situlah. Maka apabila lagu tu Allah Taala pun rupa ke Nabi Allah Yaqub di hadapan Nabi Yusuf. Ha ni penting kita. Nak ayat dalam kitab tafsir jalan lain pada sebut masalah muraqabah guru kita. Muraqabah orang yang kita hadir ke rupa orang yang kita malu segan dengan dia. Gambar ke muka guru kita. Gambar ke siapa dia tok imam ko, muka tok bela ko, muka raksasa ko ikutlah. Pok kita ni kalau kita ada guru, gambar ke rupa guru kita kalau nak buat gapo-gapo. Kerana ada satu hadis seorang sahabat ni dia nak curi tak silap. Kau tak semaya kau gapo dia tak curi. Maka dia tanya ya Rasulullah, hamba ni nak curi lagu mana nak suruh hilang. Rasulullah kata, gini, setiap kali mu nak buat maksiat nak curi ni mu gambar muka aku. Nampak muka aku? Menggambar muka aku. Maka sahabat tu kelik. Setiap kali nak buat benda-benda maksiat ya gambarkan muka Rasulullah. Tak jadi buat. Tu penting. Kita dengan guru kita gambar ke rupa orang yang kita segai buat maksiat. Kalau kita tak boleh gambar, ambil sekeping gambar guru kita bubuh dalam poket. Bubuh dalam beg duit kita. Tengok semacam ke dia. Ataupun gambar tak kenali ke. Baru naik semangat sikit. Maka apabila Nabi Allah Yusuf lagu tu, Allah Ta'ala gambar ke rupa Nabi Yaqub. Terkejut Nabi Yusuf, ayah dia duduk depan. Apabila Nabi Yusuf kaku, maka Nabi Yaqub kata, "Hei Yusuf, ayah duduk depan ni, khabar kau duduk ni. Jangan buat benda malu ke ayah." Maka Jibril pun mari katok dada Nabi Allah Yusuf. Katok. Maka keluar air mani kau ni. Barulah Nabi Yusuf khabar, baru boleh unggah. Kalau tidak, duduk gitu. Duduk kerah lagu tu. Tengok dia punya godok perempuan. Pok kita ni koyak atas sawah belakang kita deh. Cutera belakang ni ada godok seorang. Tengoklah. Menerak. Hok tak lebah. Hok pakai serban besar-besar pun menerak. Pakai buluk serban pas kaki. Orang serban atas kepala jadi serban kaki dah buluk. Jadi perempuan kalau bak zina ni lebih-lebih lagi orang muda. Kena jaga sikit. Sebab itulah Islam mengajak supaya berkahwin muda. Berkahwin awal. Dalam kitab sebut usia perempuan sunat berkahwin 12 tahun. Lelaki pun 15 sunat muakkad. 17 tak tahu. Pas kita 27. Bukan 17, 10 tahun duk makan maksiat. Sebab tu orang-orang dulu, ulama-ulama salah dulu, anggota dia kemaluan dia tak kena maksiat. Nak saja mula dah nak cenderung kepada perempuan boleh hok halal lalu. Tak pernah bertemu dengan hok haram. Kita duk kaya nak perhabis ngaji, duk kaya nak cita-cita hok tak tahu alik ilir alik jatuh, nak perhabis setan iblis, nak perhabis belakang, gosok sekali rela duduk dengan maksiat lagu tu. Nikah awal. Ada kata nikah awal cerah berah. Tak pada ada persiapan. Ibu muda, ayah muda. Biasa pergi majlis agama tu, mahkamah syariah. Hok tak ada gigi saja duk cerah tu. Hok tua nak mati lolo tu. Dia bukan masalah kata ibu muda cerah, masalah tak belajar tu cukup pasal. Hok tua pun cerah, apa hok muda saja cerah. Sedek kok hok tua tu si mengaku. Cikgu besar naik kuda. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yukhlad fihi muhana illa man taba wa amana." Sekat tu. Artinya dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala akan Tuhan yang lain. Orang yang tidak buat ibadat, tidak menyembah selain daripada Allah sebagai Tuhan. Kita lah ni nampak tak sembah tak kong ni. Tetapi dalam hati penuh dengan berhala-berhala. Siji sebagai berhala kita, duit sebagai berhala, pengaruh sebagai berhala, pangkat kedudukan sebagai berhala.
Dalam hadis kata likulli qaumin sanamun wa sanamun hazihil ummah ad-dananir wad-darahim. Nabi kata setiap bangsa itu ada sembohai dan pujaan dia. Dan sembohai pujaan umatku adalah duit-duit dinar dan duit-duit dirham. Ustaz PhD. Tak bunyi dah, bunyi PhD tak bunyi dah. Pakak pun ni apabila bunyi PhD pakak tak bunyi dah. PhD kau berapa dia? Nah, sembohai dia. Itulah tujuan saya dalam belajar. Itulah tujuan saya dalam hidup. Tu matlamat dia. Bukan matlamat dia Allah, bukan matlamat dia Rasul, bukan matlamat dia nak berkenalan dengan Allah Ta'ala. Tetapi matlamat dia adalah duit pangkat. Bapa demo ambil PhD, PhD. So PhD demo tak latih jadi prof lagi. Nak jadi profesor lah. Mula-mula naik profesor Madya. Lepas tu profesor. Pah gapo dia tak tahulah gapo dia ni. Dekan, rektor, nuklear, boom gusuk kali. Nama hok besar sekali nah. Hok tinggi sekali. Jadi nak gapo dia dalam hidup kamu untuk belajar. Belajar kerana tu kau belajar nak berkenalan dengan Allah. Belajar nak sembah Allah Ta'ala. Kuat benar pok dia hak siapa speka punya hak juga ni. Berat tak ada lagi orang buat hak speka. Jadi menyembah selain daripada Allah bukan style zaman jahiliah. Orang-orang dulu sembah nampak benda ni, benda patung, benda gapo. Tetapi kita nampak tak sembah gapo-gapo tapi dalam hati penuh mengibadatkan, penuh bergantung, penuh pemujaan kepada selain daripada Allah. Hak tu kena beki. Tu syirik. Syirik khafi kau syirik jali. Syirik jali tu. Jadi kafir. Yo. Kata CJ yang membahagiakan saya, kafir. CJ, saya ngaji tak ada CJ gak, tak ada kehidupan, tak boleh makan, mati berekok lah. Kafir kan cakap tu. Hidup dan mati di tangan Allah. Bukan syirik khafi ni. Tu syirik jali, jelas-jelas. Akidah dia telah penuh dengan Allah Ta'ala. Maka belajar mengaji kerana Allah. Biarlah tak ada penghargaan, tak ada CJ sekeping pun apa dia pun. Tapi belajar, biar pandai, biar kenal Tuhan, biar boleh tolong syariat Nabi Muhammad, boleh beri penerangan, boleh hidayah, petunjuk kepada masyarakat. Niat lagu tu. Ni duduk dalam dia kuliah. Berapa ekor sangat je dengarnya. Tak usah terjun dalam masyarakat. Surah-surah hok tak ada orang pergi, tak usah pergi. Berapa? 15 riyal bayar. Tak pandai hamba PhD 15 riyal bayar. Siapa dia ajar gapo dia? Tak segi. Gilah hok suruh bayar buruk ni lagi. Ngajar dalam hutan gelak gelemak. Tiba-tiba orang pondok tak ada jasa. Duduk main dalam pondok dia. Tak berkembang langsung. Tobik gak daripada tempurung dia. Dia tak tahu Islam kuat di tanah Melayu kita. Usaha orang tua kita. Hok ngaji tak ada sijil sekepi ni. Orang bayar 5 riyal pun pergi. Gatih basikal dalam hujan pun pergi. Tak ada jalan kaki pun pergi. Pok dia pergi. Telefon tu mula-mula akak saja tu. Akak saja tu 50 riyal dah bayar dah. 50 riyal akak saja tak ada lok kecek assalamualaikum lagi. Siap buat konsultan dah pula. Tak ada apa dah lah. Jangan nampak sangat kita nak pitih. Dah lah nak pitih tu tak molek dah. Tunjuk pula. Jangan tunjuk sangat. Dan tiada membunuh mereka akan nyawa. Pertama, ibadat ke Tuhan semata-mata kerana Allah. Jangan syirik dengan benda lain. Kedua, jangan bodoh nyawa yang diharamkan Allah Ta'ala membunuhnya. Melainkan dengan sebenar. Kalau jalan betul, tak apa. Seperti bunuh kisah. Seperti ada masalah ke apa dia terpaksa kena bunuh. Itu bab lain. Tapi kalau sebab-sebab tak ada sebab kita nak bunuh dia, tak boleh hukum dia haram. Dan tiada berzina mereka itu. Ni tanda-tanda orang mukmin. Orang tidak berzina. Pertama orang beriman dengan Tuhan, tidak syirik dengan Tuhan, tidak bunuh orang, tidak berzina. Dan barang siapa mengerjakan akan demikian itu. 3 perkara saat ni. Beriman dengan Tuhan, tak bunuh orang, tidak berzina. Nescaya berjumpa ia siapa dia
Yang buat demikian itu, siapa dia yang mengerjakan? Yakni orang yang syirik dengan Tuhan, orang berzina, orang bunuh orang, maka dia akan berjumpa dengan seksa atau akan telaga dalam api neraka Jahannam. Satu telaga dalam neraka Jahannam. Digandakan bagi mereka akan seksa pada hari kiamat dan berkekalan ia padanya pada neraka itu. Dihinakan dia melainkan mereka yang bertaubat dan beriman. Orang berzina kena seksa kekal dalam api neraka. Bahkan orang berzina ni seksa dia orang dalam neraka pun pening kepala dengan dia. Padahal seksa dalam api neraka tu sangat berat. Tetapi kerana seksa ahli zina terlalu berat, siapa orang mengadu belaka dalam neraka. Waktu ubik kakak ni, serabut berat pada orang lain paruk juga kena. Tetapi dia dengan bau busuknya, dengan gapo siapa orang tak tahan. Duduk dalam neraka ini la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. La yamutu fiha wa la yahya. Nak kata mati, napa duk nyawa lagi gogoh. Nak kata hidup, hangus beletung dah. Hidup lagu manalah. Jadi tak ada rupa orang duduk dalam neraka ni. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan jangan menghampiri kamu akan zina. Jangan hampir. Kerana jari orang hampir boleh tahan dengan berzina ni. Maka jangan dekat-dekat benda yang berzina. Apa dia? Pertama, benda yang menarik adalah hok jauh mata. Mata paling jauh sekali boleh tarik. Orang tino duduk 2 kilo, nampak lagi mata pokok ni. Mata paling jauh menarik perempuan. Kedua, telinga. Tangan tak sapat, telinga sapat dah. Telinga tak sapat, mata sapat dah. Hok paling jauh sekali adalah mata. Maka mata nombor 1 kena jaga. Kedua, telinga. Suara-suara perempuan duk suka kiki. Duk galak, duk main TikTok, duk joget gini, duk buat gini. Nampak? Nak tarik perhatian lelaki belaka. Pada lagu tu, barulah tangan boleh capai. Tangan tu hok nombor berapa dah? Nombor 2, nombor 3. Katanya dalam hadis, mula-mula berzina adalah mata. Pah tangan, pah telinga, pah gapo, akhir sekali nak menentukan betul-betul berzina farah. Farah ya wi jawapan dia. Kalau masuk, betul-betul berzina. Kalau tidak, sekadar berzina anggota. Pah kita berapa ribu kali dah berzina. Hak zina sengoti tu dok lah. Mengapa kita menakut pahit juga? Ada lah imej sikit-sikit ni. Tak tahulah kalau ngaji Amerika, New York lagu mana ni. Hak ngaji Tanah Harap pun kenalin. Ngaji Amerika agak sudah lalu. Kalau ngaji sains, ambil sains agak sudah. Sains anatomi. Sains bak tubuh badan sudah. Dia suruh pecah baju lah apa dia. Masuk dalam kuliah, dia tanya, awak masih darah ke tak? Kita orang Melayu ya. Pakat suka pak dia. Teruna lagi, darah lagi. Pak dia tak ada dah. Satu benda aib, jaga kemaruan, jaga kehormatan. Pelik sungguh. Macam-macam. Anak kita baru lepas SPM. Email tak tahu balik mana pergi atas mereka. Orang tua bangga tu gak duk buat kedai kopi, duduk buat kata anak ambo pergi ngaji Amerika, ngaji Rusia, ngaji Jepun, ngaji gapo. Dia mau bekal ke dia dengan email kau duk pergi atas tempat lagu tu. Nak semaya payah. Nak sewa bilik payah. Nak cari benda halal payah. Maka kita sebut dah haram pergi satu tempat yang kita tak boleh amal agama kita. Nak semaya tak boleh. Ni bangga pula. Cuik. What is your name? Berapa pocik kecik macam ni? Anak ambo pergi Amerika ke. Ambo lah ni kecik Inggeris dah sikit-sikit boleh lah. What is your name tu maksud apa dia? Tanya dia mau makan ke tak? No aje kau itu. What is your name? Nama moga anak ngaji Amerika ke. Kecik Inggeris pun salah. Bahasa gila suhu. Hak tua pun nama supaya tolong yang anak. Jadi kita rasa sangat kecewa dengan rasa memalukan. Rasa Allah lah bimbangnya anak-anak muda pergi tempat lagu tu. Kalau dia kuat iman tak ada masalah tapi duduk tempat lagu tu payuh nak amal Islam. Kerana bahawasanya zina itu
adalah maksiat yang sangat keji dan sejahat-jahat jalan. Artinya sejahat-jahat pekerjaan. Berzina ni adalah sejahat-jahat pekerjaan. Kerana apabila seorang itu berzina, kalau lahir anak, maka lahirlah satu generasi manusia. Daripada anak tu, generasi yang tidak ada keturunan. Malu dia. Dia malu. Ya. Anak dia lepas ni, malu juga. Dia mau ayah bin apa? Bin sekuk. Berapa bin sekuk? Oh, hamba tak ada ayah. Naik bin sekuk ya. Bin sekuk. Jadi bin sekuk nyawi nama. Bin sekuk nama tu. Pah. Ya berkali yang menikah, boleh anak pula, cucu. Tok demo nama apa? Ya. Ben apa? Tak tahu nama apa. Nama tak tahu. Jadi malu bergenerasi. Keturunan punuh nasab manusia. Yang bernasab ke Nabi Allah Adam AS jadi punuh. Tak boleh nak nisbah kepada siapa-siapa. Telah menceritakan oleh Bukhari dan Muslim daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ia. Ibnu Mas'ud kata, bertanya aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dosa yang lebih besar pada sisi Allah Taala? Dosa apa paling besar di sisi Allah? Di sisi makhluk dak, di sisi Allah, apakah kesalahan manusia buat hak Tuhan paling kata besar sekali di sisi aku? Sabda ia Rasulullah bahawa engkau jadikan bagi Allah Taala yang menyekutu dan ia jua yang menjadikan akan dikau. Membuat satu benda sama hebat dengan Tuhan. Membuat Tuhan boleh menghidupkan, mematikan. Membuat sijil boleh menghidupkan, mematikan. Tuhan yang boleh membahagiakan orang, menderitakan orang. Mu kata duit menyebabkan orang derita dan apa dia. Oh berat. Mu telah menyekutukan. Inilah sejahat-jahat perbuatan dosa dengan Allah Ta'ala. Sabda aku bahawasanya demikian itu sungguhnya dosa yang sangat besar. Bersembah aku kemudian gapo? Allah besarnya dosa. Sedangkan Tuhan yang mencipta kita, Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan yang mematikan kita. Tiba-tiba masih ada dalam fikiran kita, kita ajar kepada anak kita, kita ajar kepada pelajar kita, ada benda boleh sama dengan Tuhan menghidupkan, memati, membahagiakan kita. Bukan Allah. Maka kalau ada guru ajar lagu ni, sijil kau apa dia, guru ni mencelakakan kita. Kena belajar, kena berhati-hati daripada guru lagu ni. Bukan dia ajar mentauhid ke Allah. Ngaji ambil sijil tak apa. Jangan dia ajar dalam fikiran kita, kata sijil membahagiakan. Tak. Kalau kita kata ngaji ambil sijil, tak apa. Tak ada masalah. Tapi siapa perikat menjadi akidah. Punah, dosa. Katanya Ibnu Sa'ang, Allah besarnya dosa lagu ni. Pas kemudian dosa apa dia? Sabda ia Nabi, bahawa engkau bunuh anak engkau kerana takut engkau bahawa makan ia anak engkau serta engkau. Mu bunuh anak tinamu, bunuh anak jatamu kerana apa? Takut dia makan rezeki denganmu. Sedangkan setiap manusia dilahirkan dengan rezeki dia tersendiri. Tak ada istilah orang makan rezeki orang lain, tak ada. Kalau orang makan rezeki kita, berarti rezeki dia tu dengan dia. Bukan rezeki kita pun. Kalau dia tak makan pun kita tak boleh makan rezeki tu. Bukan rezeki kita. Tak ada istilah orang makan rezeki orang. Semua orang memakan, perolehi apa yang Tuhan rezeki kepada dia tu. Sembah aku lagi. Bunuh anak. Orang zaman dulu bunuh anak. Kerana dia kata anak itu mengambil rezeki dia. Kau tak ada rezeki dia. Sabda sebab tu orang lah ni nak nikah takut. Sebab apa? Nikah sudah. Dulu hamba gaji 1,000. Lah ni 2 orang kasih 500. Jadi dia ambil rezeki saya. Betul ke tak? Dalam hadis kata berkahwinlah sesungguhnya sesungguhnya perempuan itu yaktu nabil bil mal. Sesungguhnya perempuan itu akan datang bersama rezeki dia, harta dia. Bukan dia ambil harta kita pun, memang rezeki dia dah, bukan dia ambil harta kita. Ni kita nanti mari harta dulu baru nak cari perempuan. Dalam Islam kata cari perempuan maka dia akan mari bersama dengan harta. Ada orang masa tak nikah hidup malah gapo dia tak kerja tapi dia nikah ni kan kena cari makan. Jadi hidup bertanggungjawab, jadi rezeki tu banyak. Kemudian sabda lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian sabda
Ya Rasulullah, bahawa engkau berzina akan perempuan orang yang hampir dengan rumah engkau, wallahu a'lam. Zina dengan jiran kita. Zina dengan anak jiran kita. Zina orang jauh dosa. Zina dengan jiran 2 kali lagi dosa. Jiran lagi. Zina dengan adik-beradik 2, 3, 4 kali lagi dosa. Dosa zina tu memang tertuduh. Kalau dengan orang lain tu dosa dah. Kalau dengan kerabat, dengan gapo, dengan jiran, dengan gapo, sangat mengaibkan. Fasa yang ke-6 dan yang ke-7 menyatakan 2 tangan dan 2 kaki, wallahu a'lam. Alhamdulillah, bini saya sudah mengandung 5 bulan. Minta doa ustaz, doa dan minta cara doa untuk anak supaya jadi alim ulama macam ustaz. Gini. Tai dia beranak lah. Masa dalam perut tu, masa bini dok tengah mengandung tu, banyak baca Quran. Sama ada bini tu sendiri baca Quran ataupun dia pasal keset, pasal di perut dia biar budak tu dengar. Antara surah-surah yang menjadi pilihan bagi ibu-ibu mengandung, baca surah Nabi kita, surah Muhammad, surah Nuh, surah Maryam, surah Luqman, surah apa dia lagi? Surah Yusuf. Surah apa dia lagi? Jangan baca surah Abasa wa Tawalla, berat baca surah tu nah. Jadi lebih kurang 5 surah ni menjadi pilihan bagi ibu mengandung kerana khasiat dia macam-macam lah. Apabila lahir anak pula, ambil tangan, letak dada dia, baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Baca 100 kali di dada dia. Tu kelebihan nak jadi alim ulama. Pergi jumpa dengan ulama, suruh dia tahnik, suruh dia masuk ke ilmu dia. Nabi dulu, pak saudara dia, nama Sayyidina Abbas, dapat anak nama Abdullah ibnu Abbas. Apabila dapat anak, dia wagi kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tahnik dengan ilmu dia. Maka orang lain ni nak tahnik dengan ilmu, takut ibu bapa nampak lugar. Bapa lah, Tok Lebar ni nyawi ilmu. Maka kita pun ambil buah tamar, kunyah buah tamar. Biar dia ada ilmu di buah tamar tu masuk. Kerana orang-orang soleh ni mulut dia tak serupa mulut kita. Kita ni mulut mengarut koksi kodai, mulut buat maksiat semacam. Maka apabila mulut orang hak suka Tuhan, sayang Tuhan, mulut dia duk sebut nama Tuhan, duk nasihat orang, duk buat ibadat semacam. Mulut dia amal makruf nahi mungkar, duduk zikir, duduk selawat, duduk istighfar. Maka mulut dia jadi wali Tuhan, kekasih Tuhan. Maka ambil kekasih Tuhan biar temu dengan mulut anak-anak kita. Lagu tu. Perlu kodok doa diangkat ke langit untuk dikabulkan sedekah. Allah Maha mendengar. Tu tabiat dia. Sunnatullah, buat cara kalau doa kau amalan letak di langit. Buat naik semua amalan ke langit. Payah kata Tuhan Maha dengar dah. Doa-doa kita buat apa? Diangkat ke langit. Diperkenalkan diangkat ke langit. Tuhan Maha dengar dah ke? Maha mendengar dah. Tuhan nak royak sistem kena ada. Kalau nak pakai Tuhan kat malaikat pun tak payah. Buat apa dia malaikat ni? Tuhan boleh buat dah. Nabi Muhammad tak payah. Demo pun tak payah. Dunia pun tak payah. Alam pun tak payah. Patut payah belaka. Hak Tuhan belaka ke? Jangan kecek lagu tu. Ilahlah syariat. Ilah Muhammad pada alam ini. Ulama panggil kecek syariat ni kecek Muhammad dia panggil. Barulah ada sistem. Mengenal, dikenal, yang disembah, yang menyembah. Kalau main Tuhan belaka, tak ada kena kecek kan mana? Orang tu bunuh orang. Patut tak boleh. Kena bunuh dia, tak boleh. Tuhan juga ambil pisau ajak dia nak kata guano. Pas jadi korbannya, doa tak payah akak ke langit, namun Tuhan pun dengar juga. Jadi ilah syariat. Tuhan nak ajar sistem kita ni. Tu sahaja. Masalah Tuhan mendengar tu. Sebelum tu kita berdoa, Tuhan tahu dah kita nak minta gapo. Bukan ketika dari sudut Maha mendengar, Maha gapo. Tu sistem kerajaan Tuhan buat lagu tu. Alam ni disusung. Alam lagu mana alam malakut dia ada sistem dia. Lagu tu. Amalan membaca surah Mulk pada tiap hari. Ada waktu khusus kau dok baca. Boleh baca bila-bila masa. Ikutlah baca bila-bila. Molek baca waktu malam.
Dekat nak tidur kau, baca waktu malam surah Al-Mulk ni. Minta kongsi ke amalan seliuh orang. As-sudah. Pergi jumpa Tok Bomo lah seliuh orang. Itulah amalan dia. Amalan menziarah kepada Tok Bomo seliuh orang. Hamba tak tahu juga seliuh orang. Hamba sendiri punya tok orang juga. No, tak boleh nak kata lagu mana. Payah seliuh orang ni. Dia kena gi beki. Payahlah kalau nak japi saja pun boleh tapi moleknya gi beki lah. Supaya kereta tak hidup. Tak baca Yasin ni. Biasanya orang akan pergi jumpa pemain lagu mana. Gitulah kita nak ikut mana. Bukan kata tak ada pedoh Yasin, ada kelebihan baca doa juga tapi orang tak baca. Kita mampu pakai baca Yasin keliling boleh 5 orang kita baca Yasin insya-Allah lah. Dok lah tawak kerja lagu tu. Dia panggil sunnatullah. Kalau seliuh ni molek pergi jumpa Tok Bomo lah gitu. Boleh kau dak seorang anak merajuk dengan ibu bapa. Masalah merajuk ni masalah perasaan orang. Misalnya hati dia terluka, hati dia tak puas hati, ada hak dia nak merajuk kerana tabiat manusia ni Tuhan letak lagu tu. Apabila orang main perasaan kita, apabila kita setok orak kau gapo dia, setok angin kau gapo, merajuk tu biasalah. Tetapi jangan melanggar batas-batas adab. Jangan kejek kasar dengan orang tua. Tetap layan dia kau gapo sekalipun kita ada perasaan terasa hati dengan dia. Maka tak salah benda lagu tu. Tetapi jangan melanggar batas-batas adab kita. Selagi mana dia orang tua kita, dia suruh lah gapo-gapo, molek ikut dia. Sekalipun benda tu harus, molek ikut dia lah. Boleh kau kita bersujud pada akhir solat dengan niat mensyukuri nikmat yang dapat kerana dapat menyelesaikan solat. Boleh kau tak boleh? Antara amalan Tok Kenali dia nak ajar masyarakat semaya dengan khusyuk, dia ajar dua. Pertama syukur, kedua taubat. Pada setiap kali rukun. Gini. Tok Kenali dia ajar orang kampung setiap kali akad takbir. Allahu Akbar. Terima kasih Tuhan boleh izin hamba akad takbir. Maaflah hamba akad takbir tak betul. Dia berokok mula Allah. Setiap kali rukun hadir ke syukur dan taubat. Tu amalan Tok Kenali ajar masyarakat nak semaya dengan betul. Setiap kali rukun kita boleh rokok Allahu Akbar. Alhamdulillah terima kasih kata Tuhan izin hamba rokok. Ya Allah maaflah hamba. Setiap kali bukan bunyi mulut lah tapi hadir ke perasaan tu di dalam hati. Jadi bolehlah bersyukur, boleh tak ada masalah. Saya ada terjumpa satu seller di Shopee menjual kitab-kitab tentang Nabi Muhammad tetapi dalam bentuk PDF. Boleh tak saya beli sebab risau haram, sebab beli benda cetakan dan bukan buku sendiri ni ditulis oleh pengarang? Boleh kok Ustaz, terima kasih. Gini. Majma' panggil majma' ke apa? Majma' fiqhiyah. Majma' maknanya persatuan tok-tok pekoh bersidai menyatakan hak cipta itu adalah harta. Hak cipta adalah harta. Sekalipun hak cipta tu bukan benda dah. Buku ni hak cipta dia bagi siapa dia? Bagi penulis. Maka siapa dia cetak kau buat apa dia, maka seolah-olah mencuri bagi dia. Gitu. Dan setengah ulama dulu kata, tak. Hak cipta bukan harta. Kita beli dah kitab tu. Ikut kita nak foto stek nak apa dia kan boleh tak curi, yang beli dah. Hamba nak tukar pula nak foto stek. Lainlah kalau kita buat benda tu merugi ke syarikat ke apa. Maka ada kata boleh. Tetapi jangan bentuk nak menego, jangan bentuk nak merugi ke pemilik sebenar. Ada doa amalan doa tertentu supaya saya, adik-beradik, mak ayah saya, keturunan saya dipelihara daripada berzina. Budak-budak masa kecil baca surah Inna Anzalna di telinga dia, telinga kanan dia dan siuk. Mudah-mudahan dia tidak berzina sepanjang hayat dia. Masa tahnik tu kita siuk surah Inna Anzalna di telinga kanan dia. Telinga kiri baca 3 ku, telinga kanan baca Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr. Dia tidak akan berzina sepanjang umur dia. So, kodok kalau kita niat tapi bunyi sikit di lidah. Niat ya tak bunyi ni. Kalau bunyi di lidah tu adalah hadisun nafsi, percakapan hati, bisikan hati. Ya bukan niat tu. Niat tak bunyi. Niat tak bunyi. Kalau bunyi tu adalah lafaz niat. Apakah ubat dan amalan untuk menghilangkan darah istihadah? Darah istihadah ni gangguan jin pada farah perempuan. Dalam hadis Nabi kata istihadah ini adalah sepakan. Setan yang sepak orang sebelah bawah farah itu menyebabkan keluar darah dan ganggu perempuan dalam bab urusan ibadat. Kalau boleh, kalau berat sangat istihadah ni,
Dia akan menyebabkan jadi seguguk kau gapo dia. Tu kena pergi minta air tawar lah. Kalau ada orang muncul dalam mimpi mau ajar ke kita amalan dalam mimpi tu boleh kodok kita amal. Kau lagu mana? Saya mimpi ulang kali. Begini, masalah kalau amalan tu tidak bercanggah dengan syariat, boleh harus hukumnya kita beramal. Harus kita berpegang dengan mimpi. Ya, selama mana tidak bercanggah dengan syariat. Kita dengar suara, bukan apa dengan suara. Boleh kodok kita ikut? Boleh. Nah, kerana dalam hadis banyak sahabat-sahabat mendengar suara, melihat gapo dan sahabat-sahabat ambil peduli dengan benda-benda lagu tu. Nah, sahabat tengah baca Quran tiba-tiba dia tengok macam awal tu turun. Jadi benda-benda gaib lagu ni muamalah sahabat ada juga. Kadang-kadang sahabat dia tengah saja kabar-kabar dia dengar awal bunyi suara. Ke timur, awal tu bergerak. Jadi suara-suara kita dengar itu sahabat-sahabat pun dengar juga zaman dulu. Sahabat tak cara suara tu tak? Yang kita tanya Rasulullah, suara siapa dia? Maka Rasulullah kata ni suara malaikat mengarah ke awal tu pergi situ pergi sini gini. Jadi sahabat-sahabat juga peduli ambil perkisah juga dengan suara-suara. Dalam hadis-hadis ada sebut lagu tu. Jadi boleh harus hukum dia. So kodok wuduk kalau niat saja aku mengangkat adah kecil. Iaitu wuduk untuk membolehkan aku solat. Mana tak tahu ayat dia tu. Maknanya saja aku mengangkat adah kecil. Asal. Lagu mana kita nak lekat semaya? Semaya? Nak lekat semaya ke mana? Duduk dengan orang semaya. Duduk dengan suasana orang tak semaya, tentu dah tak semaya kita. Lagu mana? Mari ambil pitih bawa dalam poket, bawa baju, bawa gapo pergi duduk pondok. Lekat lalu semaya jemaah. Sebab orang semaya belakang sini, kabar-kabar kita tak semaya jadi kera sumber lah kita sini, maka automatik jadi terbaik kita. Kita bukan jadi orang baik, jadi terbaik, tak sengaja baik. Jadi maka tak ikhlas pun tak apalah, biar jadi rupa-rupa baik pun tak apa dah dulu. Hak tu kelebihan duduk dengan orang molek. Maka kalau kita nak duduk rumah kita mu ayah pun tak semaya, kakak-kakak pun tak semaya, tiba-tiba kita nak lekat semaya subuh. Oh payah. Ujian yang sangat besar. Tapi kalau duduk di pondok, duduk ke apa? Tahajud pun tak ada masalah. Orang lain lah. Arwah adik saya meninggalkan solat semasa hayatnya. Adakah boleh saya ganti puasa, bayar fidyah? Mana lebih afdal? Khilaf ulama. Ada kata kita ganti semaya untuk dia tak apa. Ada kata tak bayar fidyah. Satu sembahyang dibayar satu cupuk sembahyang menurut mazhab Hanafi kuat. Mazhab kita tak kuat tetapi kita amal dengan mazhab Hanafi. Sekarang orang duk bayar fidyah dalam bab sembahyang banyak kuatnya menurut mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.